Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi di Garasi TV untuk siaran hari ini. 20 hari bulan April 2021. Dan hari ini hari Isnin. Genap 7 hari. Hari ini Selasa Selasa, 8 hari kita berpuasa. Syukur Alhamdulillah kita telah melalui seminggu Ramadan dengan keadaan yang saya rasa agak terkawal lah, walaupun pada 4 hari Ramadan yang pertama Kuala Lumpur dilanda hujan ribut. Tapi Alhamdulillah pada Ramadan ke-5, ke-6, ke-7 dan hari ini insya-Allah cuaca elok walaupun agak panas. Kita doakan ketika penjaja-penjaja dah mula berniaga, terutama mereka yang menumpukan pada barangan produk Aidilfitri. Selamat menjalankan perniagaan walaupun kita terpaksa tahu bahawa tahun ini hampir semua pusat yang menjalankan perniagaan sama ada bazar Ramadan atau bazar Aidilfitri akan mengenakan SOP baru. Nampak macam ketat tuan-tuan, tapi saya fikir dia efisien untuk protect, kerana saudara hanya perlu masuk, scan, kemudian mesti ada mask, kemudian menggunakan My Sejahtera, sanitizer, dan saudara boleh berjalan. Cuma barricade ataupun bentuk jalan itu saja menjadikan dia perjalanan sahala. Jadi saudara tak boleh pepatah mundar-mandir macam dulu. Tuan-tuan, saya harap SOP ni tidaklah menjadikan kita membelakangkan peniaga-peniaga kecil. Kerana saya rasa bahawa ramai orang akan menumpukan kepada pusat beli belah besar. Kerana pusat beli belah besar nampaknya kelihatan melonggarkan SOP. Saya jelaskan kepada saudara, saya masuk dah ke pavilion, saya habiskan masa juga masuk ke pertama kompleks, saya masuk ke Campbell kompleks. Kemudian saya pergi ke IOI dan juga pertama kali saya masuk ke Avenue K. Saya memang rasa dari segi keselesaan, lebih selesa orang membeli belah di pusat beli belah besar kerana trendnya hanyalah basic saja, iaitu saudara masuk dan scan, lepas tu My Sejahtera. Di dalamnya saudara boleh mundar-mandir, tapi mungkin kerana bazar Ramadan tempatnya sempit dan juga penjarakan sosial sukar dibuat kerana saiz kawasan-kawasan yang dipilih jadi bazar Ramadan adalah sempit. Ini memberikan kecenderungan orang untuk lebih pergi ke Giant, untuk lebih pergi ke Jekyll. Berarti premis-premis bangunan akan mempunyai peluang lebih tinggi untuk meraih keuntungan jualan perniagaan dan juga tumpuan pembeli berbanding premis yang dikendalikan terus oleh PBT. Kerana PBT kelihatan seperti mengenakan undang-undang yang sangat ketat, menyebabkan sekarang ada stigma bahawa sekiranya kita pergi ke bazar Ramadan atau bazar Aidilfitri, kita akan berdepan dengan ketidakselesaan kerana SOP. Berbanding mindset kita memikirkan kalau kita terus saja pergi ke Aeon ke Giant ke manalah tuan-tuan, yang kita rasa SOP-nya sangat stereotip, iaitu scan, My Sejahtera, cek suhu dan saudara masuk. Ya tuan-tuan, saya menyeru kerana hampir 100% mereka yang berniaga di Bazar Aidilfitri dan juga di Bazar Ramadan adalah peniaga Muslim Bumiputera. Mohon saudara-saudara beri sokongan kerana apa yang kita inginkan adalah perniagaan tahun ini tidak menjadikan puluhan ribu mereka yang terbabit dengan perniagaan bazar di seluruh negara, tak kira di Kuala Lumpur, di mana saja akan ada bazar tuan-tuan. Kecuali di Kelantan saja yang telah mengambil keputusan awal untuk untuk membatalkan bazar. Tuan-tuan, saya beritahu pada tuan-tuan bahawa ada kejutan besar yang berlaku banyak sekarang adalah mengenai kluster COVID-19. Setelah berahsia-rahsia mengenai kluster pendidikan, akhirnya hari ini kita dah tahu bahawa kluster pendidikan telah didedahkan. Antaranya adalah 19 buah sekolah di Petaling di arah tutup. Maksudnya di Petaling daerah 19 buah sekolah di arah tutup. Dengan kes antara 2 hingga 6 kes bagi 19 sekolah ini ditutup. Berarti kebimbangan ibu bapa mengenai kluster pendidikan telah pun diumumkan. Terdapat sebuah MRSM juga diumumkan ada kluster. Sekolah Mahat Tafiz Sains di Kelantan juga ada kluster. Cuma yang kita menanti adalah ada disebut juga dalam kabar angin mengenai universiti. So kita sedang menanti universiti mana yang sekarang ni wujud kluster pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harap Kementerian Kesihatan lebih proaktif walaupun ada beberapa peraturan yang dikatakan kod rahsia etika perubatan apa semua yang merahsiakan kawasan-kawasan yang kena kluster ni. Tapi oleh kerana ramai ibu bapa yang memiliki anak-anak terutama di kawasan sekolah dan juga universiti, tolonglah Kementerian Kesihatan sahkan di mana kluster tersebut supaya ibu bapa dapat berjaga-jaga.
Kerana semua ibu bapa merasa bimbang sama ada mereka menghantar anak mereka ke sekolah hari ini ataupun mereka membiarkan anak mereka berada di universiti yang telah pun ada kluster. Jadi Kementerian Kesihatan kena bertanggungjawab walaupun Kementerian Kesihatan mengambil langkah di bawah kod etika perubatan dengan merahsiakan kluster pembinaan, kluster pekerja, kluster penghilangan, itu kita faham. Tetapi bagi ibu bapa yang memiliki anak-anak yang bersekolah, terutama di kawasan zon merah dan juga kluster universiti yang diwar-warkan ada klusternya, mohon Kementerian Kesihatan bersifat terbuka dan telus, nyatakan dan kemudian beri peluang kepada ibu bapa untuk membuat keputusan. Sama ada sekiranya anak mereka di swab negatif, mereka nak keluarkan anak-anak mereka, ataulah kalau kawasan itu telah pun dilancarkan PKPD, maka mereka tahu anak-anak mereka dikurung dalam kawasan yang telah pun digazetkan PKPD. Kerana sekiranya Kementerian Kesihatan masih lagi berdolak-dalik, Kementerian Pendidikan masih lagi berdolak-dalik, enggan menghadapi kritikan masyarakat dan cuba bersembunyi dengan bermain kononnya etika perubatan tidak membenarkan, dinamakan secara tepat kluster-kluster yang disahkan wujud. Saya fikir dia adalah satu tindakan yang tak tepat, tuan-tuan. Tapi bagaimanapun senarai sekolah yang terlibat dengan kluster petaling ni telah diumumkan satu demi satu. Saudara boleh Google je, Malaysia kini dah siarkan satu demi satu sekolahnya. Kluster sekolah di Kelantan juga diumumkan. Maktab Rendah Sain Mara yang asramanya terlibat sebagai kluster juga telah diumumkan. Suka saya ingatkan saudara-saudara bahawa untuk pengetahuan saudara, dunia sedang dilanda gelombang ketiga. Walaupun kita dah gelombang ketiga, kerana kita gazet kita punya gelombang kedua dulu tanpa mengikut gazet WHO. Jadi di dunia sekarang ni gelombangnya yang kedua. Di Malaysia adalah gelombangnya yang ketiga. Tapi dunia sekarang sedang melalui gelombang yang ketiga. Dan negara yang mendahului gelombang yang ketiga secara dahsyat ni adalah India dan kemudian diikuti oleh Thailand. Untuk pengetahuan saudara bahawa Thailand telah mencapai angka jangkitan 6 hari berturut-turut dengan 1,500 ke 1,700 orang. Thailand menerima 10,000 jangkitan dalam tempoh 7 hari pertama. 10,000 jangkitan dalam 7 hari pertama dan Thailand semalam mencapai 1,700 lebih lagi jangkitan, menjadikan Thailand antara negara yang paling panik. Kerana sebelum ini, pada ketika Oktober hingga April, awal minggu pertama April, waktu COVID-19 diumumkan sebagai gelombang kedua, Thailand hanya menerima 2 jangkitan sehari, kemudian mendadak menjadi 3, iaitu 900 lebih, 900 lebih dan 900 lebih. Dan Thailand sekarang telah berada pada hari yang keempat berturut-turut dengan angka jangkitan 1,500 ke 1,700 sehari. Indonesia juga menerima kadar jangkitan luar biasa. Untuk pengetahuan saudara, Thailand telah mengambil langkah panik kerana 10 juta dos vaksin COVID-19 akan disuntik lebih awal daripada jadual. Kerana gelombang ini dijangka akan mencetuskan Thailand dalam kedudukan yang parah dalam tempoh seminggu hingga 10 hari daripada sekarang. Apabila virus yang berumah secara diam akan mula menunjukkan gejalanya sama ada tahap 1, 2 dan 3, berarti lebih banyak ujian swab dibuat. Thailand telah mengumumkan bahawa mereka panik untuk menyediakan katil rawatan bagi pesakit-pesakit yang dijangka mendadak masuk. Terutama daripada 71 wilayah tu, Thailand memiliki banyak wilayah yang mempunyai keupayaan pelancongan yang tinggi, yang terbabit dengan cuti Songkran. Thailand menerima wabak, padah daripada wabak ini adalah kerana pergerakan rakyatnya ketika menyambut Tahun Baru Songkran, kira-kira seminggu lalu. Kemudian ketika mereka pulang ke kampung dan bersiap sedia, kerana Songkran orang tak bercuti pada hari Songkran, mereka balik ke kampung seminggu lebih awal untuk mempersiapkan pesta air Songkran, dan kemudian ketika itulah wabak sedang merebak. Thailand juga telah mengumumkan oleh kerana ramai rakyatnya bergerak keluar daripada kota besar dan pulang ke kampung-kampung, mereka tidak melancarkan perintah berkurung. Ini bagi membolehkan mereka yang balik ke kampung kembali ke destinasi tempat mereka bekerja, bagi mengelakkan lebih lumpuh ekonominya. Tapi ini dijangka akan menyebabkan Thailand mengalami gangguan hospital yang padat apabila angka jangkitan dijangka melepasi 2,000 ke 3,000 dalam tempoh seminggu yang akan datang. Sebagai langkah pantas, Thailand telah menempah 10 juta vaksin emergency untuk membolehkan penyuntikan bagi kawasan-kawasan zon merah bagi mereka yang masih negatif segera diadakan. Ini saya bagi tahu pada saudara mengenai kedudukan Thailand dan kedudukan vaksin. Walaupun ramai orang masih lagi di negara kita 50-50 untuk vaksin atau tidak, tetapi di peringkat dunia vaksin telah menjadi rebutan, terutama di kalangan negara pengguna yang paling dikritik, iaitu Kanada yang menyimpan 8 kali ganda vaksin lebih banyak daripada keperluan penduduknya. Kritikan juga dikenakan kepada India
yang melancarkan undang-undang apa saja jenis vaksin, sama ada dia milik keluaran syarikat India atau syarikat yang melabur di India, tidak dibenarkan dikeluarkan daripada India. Ini menjadikan vaksin yang dihasilkan di bumi India adalah barang yang dilarang ekspor. Sama juga dengan Eropah. Vaksin Pfizer, BioNTech yang dihasilkan di Belgium atau mana-mana vaksin yang dihasilkan di bawah Kesatuan Eropah tidak benar diekspor. Kecuali diutamakan untuk negara-negara Eropah, iaitu 26 negara EU. Iaitu Kesatuan Eropah. Ini menjadikan pergerakan vaksin di negara-negara pengguna dunia kedua yang tidak menghasilkan vaksin dan tidak memiliki kilang vaksin seperti Malaysia. Kita pengguna dan tidak memiliki kilang. Indonesia pengguna dan tidak memiliki kilang. Singapura pengguna tidak memiliki kilang. Filipina pengguna tidak memiliki kilang. Tetapi Thailand adalah pengguna yang memiliki kilang kerana Thailand memiliki kilang Sinovac, iaitu kilang keluaran vaksin China beroperasi di Thailand. Korea Selatan memiliki kilang. Jadi tuan-tuan, itu perkembangan vaksin untuk saudara tahu bahawa butang panik dunia akan mula ditekan pada minggu hadapan. Berarti berhati-hati kerana kita juga, kalaulah sekarang kita mengalami gelombang kedua, saya rasa sekiranya angka mencapai 3,000 lebih atau awal 4,000, kita tidak akan mengisytiharkan gelombang keempat. Kerana dalam gelombang yang ketiga yang kita umumkan ni pun, kita telah mencapai angka 4,000 lebih sedikit. Berarti pada angka yang kita ada sekarang, hari ini dijangka 2,003 daripada 2,100 malam naik balik hari ini 2,300 lebih. Saya rasa data tak rasmi dah keluar ataupun mungkin rasmi. Siapa yang ada Facebook dah boleh tengok tu di Kementerian Kesihatan. Angkanya 2,300 orang. Dan lebih unik adalah data ini menunjukkan bahawa Kelantan kini berada antara negeri yang menyenaraikan senarai positif yang tinggi. Selain daripada kekal Kuala Lumpur, kekal Selangor dan juga Sabah. Tuan-tuan berhati-hati kerana saya bagi tahu pada tuan-tuan, sama ada tuan-tuan penyokong vaksin atau anti vaksin. Tetapi berhati-hati kerana dunia sedang bersedia untuk mengalami gelombang ketiga. Terutama juga beberapa perkara yang kita bimbang adalah beberapa mutasi varian baru yang ditemui. Terutama varian yang ditemui di Indonesia yang dibawa pulang oleh seorang rakyatnya yang bekerja di Malaysia. Dia balik ke Indonesia dan setelah menjalani ujian swab, tubuhnya dikenal pasti mengalami varian baru. Jadi varian ini dikenal pasti tentulah bermula di Malaysia kerana pekerja asing rakyat Indonesia ini baru pulang je dari Malaysia setelah menjadi pekerja asing dan tinggal di negara ini agak lama. Tapi hingga sekarang saya tak mendapat maklumat mengenai status varian tersebut yang dikodkan di bawah B. Saya tak ingat angkanya. Cuma sekarang yang paling besar varian yang sedang bergerak seluruh dunia adalah varian UK yang digazetkan di bawah 1115 dan varian Afrika Selatan yang kita kodkan sebagai varian Afrika Selatan je. Tuan-tuan, hancur lebur harapan tuan-tuan ketika Australia dan New Zealand telah menandatangani perjanjian apa yang dipanggil sebagai Green Zone, di mana sekarang semua penerbangan dan semua jalan perhubungan di New Zealand dan Australia telah dibuka. Berarti daripada 6 negara asal yang ingin melancarkan bubble travel atau perjalanan terhad 6 negara ni, yang sepatutnya di dalamnya selain daripada Australia, New Zealand, ada Malaysia, ada Singapura, kemudian ada Thailand, ada Jepun dan ada Korea Selatan. Berarti akhirnya tak mungkin mereka melaksanakannya dengan Malaysia, dengan Singapura, Jepun dan juga Korea Selatan bagi perjalanan bubble travel ni kerana keadaan Malaysia masih lagi angka jangkitannya tinggi. Thailand pula yang baru saja melancarkan projek penerbangan udara dengan menjadikan Phuket sebagai garisan pertama percubaan untuk membuat green lane. Nampak gayanya saya rasa akan menutup ruang udaranya pada bila-bila masa, terutama sekiranya jangkitan di Bangkok, di Songkhla dan juga di Chiang Mai terus meningkat dengan tinggi dan akhirnya menyebabkan Thailand terpaksa mengawal laluan keluar apabila angka jangkitan telah melepasi had butang merah. Itu yang saya boleh bagi tahu dekat Malaysia. Malaysia cuba membuat perjanjian dengan Australia sekarang. Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkomunikasi dengan Menteri Luar Australia untuk membuat perhubungan kerana 19,000 pelajar Malaysia terjejas kerana tiada penerbangan dan tiada perjalanan udara yang dibenarkan sejak setahun lebih. Jadi ramai yang terjejas kerana tiada pembelajaran online jarak jauh ni. Jadi seramai 19,000 pelajar kita, sama ada yang masih tinggal di sana tak dapat pulang ataupun yang berada di negara kita tak dapat pulang. Jadi 19,000 orang ni terjejas teruk. Saya tak pasti sama ada dengan angka Malaysia yang sekarang ini dianggap sebagai kritikal. Australia akan menerima respon walaupun dalam perjanjian ni
Malaysia menawarkan mereka yang hanya memiliki sijil vaksin saja akan dibenarkan. Tetapi memandangkan terdapat kes-kes kecil iaitu 0.0003 kes di mana di seluruh dunia orang yang disuntik dikenal pasti positif. Okey? Orang yang disuntik dikenal pasti positif. Itu hanya 0.003%. Walaupun berdemikian tuan-tuan, dia masih lagi menakutkan kerana sekiranya seorang yang daripada 0.003 ni pun dibenarkan travel, bagi negara yang telah berjaya mengawal jangkitan seperti Australia dan New Zealand, saya tak fikir mereka akan setuju membuat bubble travel. Kebenaran melintas garisan udara penerbangan dengan Malaysia kerana Malaysia masih lagi disenaraikan sebagai kes kritikal. Untuk pengetahuan saudara, Malaysia berada dalam senarai negara 40 paling tinggi jangkitan di dunia. Okey? Untuk pengetahuan saudara juga, angka jangkitan telah melepasi 140 juta orang di seluruh dunia dengan angka kematian juga melepasi angka 3 juta. Semalam bila saya tak ada apa, tuan-tuan, malam tadi saya membaca mengenai Spanish flu yang melanda dunia pada Februari tahun 1918 dan hanya berakhir pada April 2020, iaitu kira-kira 26 bulan. Walaupun data perubatan pada waktu tak tepat, tapi saya merujuk pada jurnal. Berarti saya mengelak daripada baca artikel, saya baca jurnal. Jurnal melaporkan antara 300 ke 500 juta manusia dijangkiti Spanish flu. Yang bermula di Amerika, bukan di Spain. Walaupun dinamakan Spanish flu, tapi kuman H1N1 ni bermula di Amerika. Data yang paling tepat, data yang paling banyak mengatakan 50 hingga 100 juta orang mati. Dia menjangkiti, dia membunuh hampir 5% penduduk dunia, iaitu antara 50 juta hingga 100 juta orang. Bagi tahun 1918, berarti penduduk dunia pada waktu itu antara 1 bilion hingga 1.5 bilion. Tetapi dia menjangkiti antara 300 hingga 500 penduduk dunia. Saudara jangan terkejut kerana semua negara-negara yang pada waktu itu padat, iaitu di Eropah, di Amerika, di India, di sebahagian zon di Mesir, di China. Pada waktu itu walaupun 1918 penerbangan udara tidak banyak, tapi virus Spanish flu telah disebarkan melalui penggunaan kapal ataupun laluan air bagi perdagangan era kolonialisme. Jadi sekarang baru saya percaya, tuan-tuan, bila saya tengok semalam angka jangkitan 142 juta, barulah saya ingat dulu, setahun dulu waktu COVID mula melanda, saya mempertikaikan jurnal-jurnal. Jurnal ni maksudnya saudara, artikel yang telah diiktiraf oleh Badan Perubatan. Jadi dia bukan rencana. Dia bukan esei. Dia dipanggil jurnal. Jurnal bererti sesuatu yang telah diiktiraf oleh kumpulan pakar sebagai sumber rujukan untuk kumpulan pakar-pakar yang lain. Saya tengok jurnal kesihatan waktu, saya tak percaya. Mustahil 50 juta orang mati. Mustahil sampai 300 ke 500 juta orang dijangkiti. Tapi hari ini bila saya lihat, dalam tempoh baru saja COVID-19 melanda dunia 16 bulan, angkanya telah mencapai 142 juta. Berarti tak mustahil lah dulu dengan tak ada perubatan dan tak ada kawalan sempadan dan penyakitnya adalah 26 bulan. Tak mustahil 300 hingga 500 juta manusia terperangkap.